Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiq Ahmad bin Arifin. Baiklah, hari ini saya akan sedikit sebanyak memperkenalkan mengenai aplikasi yang baru yang boleh digunakan untuk architecture student, engineer dan sebagainya. Kalau kata orang luar nak menggunakan aplikasi tersebut pun boleh digalakkan. Baiklah, aplikasi tersebut dinamakan sebagai Livehome 3D dan function aplikasi tersebut adalah sebuah aplikasi yang untuk membina atau merancang sesuatu furniture ataupun barang-barang berada di rumah ataupun sebuah bangunan yang ingin kita buat untuk dijadikan sebagai rujukan. Baiklah, saya sekarang ni akan menunjukkan cara-cara bagaimana untuk mendownload aplikasi berkenaan tentang Livehome 3D. Langkah pertama, kita mestilah buka kepada laman web ataupun website kepada Livehome 3D, iaitu livehome3d.com/min/livehome-3d. Okay, baiklah. Pertama sekali, kita mestilah tengok website ni adalah betul ataupun tidak. Kalau betul, kita akan teruskan kepada Get in from Microsoft. Okay. So, kita akan tekan kepada Open Microsoft Store. Kemudian dia akan keluar Microsoft Store. Dia akan keluar sebegini, iaitu Livehome 3D House Design. Okay, bila telah di sini, dia akan mengeluarkan iaitu free download. Jadi kita hanya perlu tekan free download dan tunggu untuk beberapa saat untuk mengcompletekan download aplikasi tersebut. Jadi apabila sudah selesai sedemikian seperti saya ni, saya telah settle untuk download, kita tekan pada open. Baik, open. Sebelum tu, aplikasi Livehome 3D ini berguna ataupun sangat berguna dan banyak manfaatnya kepada student seperti architecture, di engineer dan sebagainya. Apabila sudah buka kepada website Livehome 3D, dia akan kuasa demikian seperti ini. Dan kita dapat lihat dia ada scale apartment untuk 150, scale house scale 100 dan juga room scale 125. Jadi di sini juga terdapat banyak sangat, iaitu kita ada new blank, kita ada sample room, sample house, additional house, apartment, own voltage. Custom template ni kita boleh buat lah. Okay, kita akan start pada all lagi. Kita akan pergi pada all. Dan pada contoh, sebagai contoh kita nak buat rumah. Jadi kita tekan pada house scale. Bila telah tekan pada house scale, dia akan keluar sedemikian. Jadi bila sudah keluar sedemikian, kita hanya perlu terus untuk melakukan bangunan, ataupun kita nak buat bangunan terus pun boleh. Baiklah, sekarang ni saya akan membina sebuah rumah ataupun contoh sebuah rumah menggunakan aplikasi ikon tersebut. Jadi cara senang ialah kita hanya perlu menggunakan room. Kita select, kita drag besar mana ataupun lebar mana rumah yang kita ingin bina. Kemudian seperti contoh saya ambil 170.6 meter square. Bila sudah jadi sedemikian, jadi cara kedua, selain daripada itu, terdapat ikon bawah ni. Ikon di bawah ni terdapat banyak kebaikannya, seperti floor rack ni bermakna kita nak tahu ataupun bangunan yang dalam bangunan tu kita nak ada ruang. Jadi ini adalah kita boleh dipanggil sebagai guideline untuk kita membuat sebuah rumah ataupun ruang. Bila sebagai contoh saya akan buat adalah 30 ataupun 30.1 meter square feet. Dia akan terdapat sebuah kotak di bahagian sini. Sebab kita menggunakan adalah floor rack. Floor rack ni adalah floor untuk kita membuatkan sebuah bangunan ataupun ruang ni, seperti saya cakap tadi. Okey, yang kedua kita akan buat satu lagi ruang, iaitu saya akan buat 26.1 meter square. Baiklah. Okey, di sini kita terdapat dua kotak. Jadi cara yang kedua adalah kalau kita nak membina bangunan ni ataupun bentuk ni, kita boleh menggunakan sama ada room, kita hanya perlu drag. Okey, sebegini, ataupun kita boleh menggunakan
straight wall. Tekan di sini, dan kita tekan di sini. Kalau kata kita nampak benda ni ada terlebih, cara dia sangat senang untuk kita removekan dia. Seperti contoh, apabila kita buat benda yang sama seperti tadi, ataupun kita boleh tekan warna biru, kita boleh drag dinding ni naik ke atas sedikit, dan dia akan keluar sebegini. Selain daripada itu juga, aplikasi ini boleh juga membantu pelajar kerana ianya amat memudahkan pelajar untuk melihat ataupun boleh katakan sebagai terdapat banyak furniture yang boleh digunakan untuk kita masukkan ke dalam ni. Okey, di seperti sini kita akan nampak seperti plan adalah 2D. Jadi seperti contoh, saya ingin meletakkan sebuah pintu. Jadi kita hanya pergi kepada ikon. First kali kita akan nampak dia ada bahagian objective library dan juga material. Material ni saya akan tunjuk sebentar lagi. Sebelum tu saya akan tunjukkan apa itu objective library. Objective library adalah seperti furniture yang kita ingin mahukan yang berada di dalam rumah. Contoh, seperti door, seperti opening, seperti window dan sebagainya. Baiklah, saya akan memberikan sedikit contoh. Pertama sekali kita akan ambil pintu ataupun door. Okey, di door sini kita boleh memilih. Dia ada banyak yang kita boleh pilih yang kita ingin letak di dalam bangunan kita ini. Okey, saya ambil door 13 ni. Okey, cara kita nak letakkan di dalam bangunan ni, kita hanya tekan kepada door yang kita ingin, kita hold, kemudian kita drag ke mana-mana saja ataupun pintu yang mana saja kita ingin letak. Yang mana kita ingin letak, kalau tengah ke, dan kalau kita ingin letak tengah ke kiri sikit ke, kanan sikit ke. Tetapi kebanyakan orang akan letak di bahagian tengah. Jadi kita anggarkan ini sebagai tengah. Kemudian dia akan keluar sebegini. Okey, selain daripada itu juga, saya juga nak letak seperti bed ni, bahagian bed. Jadi saya hanya perlu tekan ataupun mengulangi perkara yang sama seperti yang kita ingin letak door tadi. Kita drag, kita letak di sini, bahagian sini. Okey, kalau kita ingin meletakkan kita punya katil ni di bahagian kanan ataupun di bahagian kiri, kita hanya perlu tekan di atas ni. Kalau dia ternampak ada satu pusingan, itu makna adalah rotation. Jadi kita boleh tekan di bahagian atas tu, kita kena hold dan kita boleh drag. Nampak tak berapa banyak ataupun terdapat darjah yang kita inginkan. Okey, kalau kata kita terlebih 95. Jadi cara sangat senang, kita pergi di area objective properties ni. Okey. Dekat sini kita dapat rotation. Jadi kita boleh ubah. Kita nak letak 90. Dan dia akan jadi 90. Kalau kita nak letak 180 pun boleh. 180. Dia akan rotate, rotation ni akan jadi 180 darjah. Okay, baiklah. Di sini saya akan letakkan katil, kemudian barang-barang keperluan yang lain. Baiklah, saya terlupa tambah. Okey, kalau kata kita ingin mengubah kedudukan pintu tersebut, kalau kita ingin pembukaannya di belah kanan atau di belah atas ni, diperhatikan di sini kita dapat flip. Flip ni adalah banyak fungsinya. Seperti contoh, inilah flip horizontal, iaitu flip ke kiri dan juga kanan. Manakala ini adalah flip yang berada dekat atas ataupun di bawah permukaan. Ini adalah flip side, adalah tempat sama yang seperti flip in depth ni. Jadi kalau contoh saya nak ingin buat pintu tu menghadap ke belah bawah ni, saya hanya perlu tekan flip dan tekan sini, flip, dan kita akan drag. Ini kita boleh drag ke mana saja kita ingin mahukan pintu tersebut. Baiklah. Kemudian kita akan susun bagaimana kedudukan yang kita inginkan ataupun susunan yang kita inginkan dalam furniture di bangunan di rumah kita. So ni pada tu, kalau kita ingin membuang ataupun kita tak nak area yang kita ingin, atau seperti kita ingin tebuk jenis tersebut, jadi caranya adalah kita pergi kepada opening di sini. Kemudian kita ambil mana-mana saja yang kita ingin tebuk. Lepas tu saya ambil HIT double opening ataupun saya ambil KUF double opening, saya hanya drag di sini. Okey, saya ambil di sini.
Kemudian apabila kita lihat di bahagian 2D, automatik bangunan tersebut akan menjadi atau akan membentuk adalah sebuah ruang yang kosong. Di bahagian sini seperti contoh. Kita nampak di sini tadi ada sebuah dinding. Jadi saya tak nak dinding tu, saya buang. Tadi kita hanya pergi ke opening dan kita hanya buang area yang kita tak nak ada bangunan tersebut. Yalah. Jadi apabila kita ingin membuat tangga, sebenarnya kita hanya perlu memilih mana-mana tangga yang kita ingin buat, kan. Seperti contoh, saya ambil step 3 ni, saya letak di bahagian sini. Kita perlu tahu yang bahagian yang di atas ni terdapat satu anak panah, bermakna kita akan naik daripada belah di situ. Mana pada sini kita akan start naik dan ke atas. Jadi kita hanya perlu rotatekan tangga ini. Bila kita dapat tangga yang telah kita nak, bila sudah jadi macam sebegini-gini, bila kita tengok di bahagian 3D bangunan, automatik dia akan membuat sebuah tangga. Jadi di sini kita dapat lihat tangga. Nampak? Ada tangga. Okey. Sebelum itu, saya juga terlupa ingin menyatakan bahawa kalau kata kita ingin membuat sebuah bangunan, okey, kita hanya perlu tengok di bahagian building properties. Fungsi building properties ni adalah banyak fungsi, di mana bahagian ni kita boleh tambah ataupun kita nak bangunan kita seperti contoh 2 tingkat. Okey, caranya hanya kita perlu tekan di add a story above the correct one, bermakna kita akan tambah floor yang kita ingin di bahagian sini. Okay, contoh saya buat, okey, ini bahagian tingkat 2. Ini adalah tingkat 1. Ini adalah kita punya tapak dia di bahagian bawah sekali, tingkat 1 dan juga di atas. Okey, apabila kita kepada 3D, dia akan jadi 2 tingkat. Okey, seperti kita nampak di sini. Okey, nampak? Dia automatik akan jadi sebuah bentuk 2 tingkat. Kalau kata kita tak nak bahagian area atas ni, kita hanya tekan tolak, remove story. Bermakna dia hanya akan menunjukkan atau yang akan ada adalah bangunan yang kita nak saja, ataupun tingkat yang kita nak saja. Okay. Selain daripada itu juga, di aplikasi ini kita juga boleh membuat sebuah pagar yang kita inginkan. Seperti contoh, saya buat, saya akan mengambil kayu ini, wooden gate. Kalau kita ambil, kita letak di bahagian sini. Sebab kita nak buat kita punya bangunan kita atau pagar kita di bahagian depan. Selain daripada itu juga, cara mudah untuk kita zoom in, zoom out lah kita tekan CTRL di belah kiri. Kemudian kita tekan di bahagian scroll di mouse kita. Dan kita akan dapat zoom in dan juga zoom out. Itu adalah cara yang mudah. Command yang mudah. Kalau kata kita nak ingin kerja yang paling mudah, untuk kita, kalau kata kita dah ada satu bahagian pagar di bahagian depan, jadi caranya kita hanya copy di bahagian depan, kita paste, iaitu Ctrl C dan juga Ctrl V. Dan dia juga mempunyai banyak sangat ikon yang berguna, seperti kalau kita nak letakkan pun boleh, pagar dan banyak lagi. Okay, ini adalah bangunan contoh yang saya telah buat. Bila kita nampak bahagian sini, kita tak nampak sangat. Jadi bila kita besarkan kepada 3D, dia akan bentukkan sebuah bangunan di sini. Kita dapat lihat di sini. Inilah saya punya bangunan. Nampak bahagian sini? Okay. Ini adalah saya punya bangunan. Okay, sebelum tu, kalau kata kita nak buat seperti contoh bumbung, sangat senang, sangat mudah. Kita akan pergi kepada building properties. Jadi kita dapat tengok di bahagian kanan ni adalah add auto roof above the current story. Current story bermakna dia akan menambahkan satu bumbung secara automatik yang kita nak di bahagian atas ni. Jadi kita perlu tekan tambah. Jadi kita boleh pilih. Jenis-jenis, terdapat banyak jenis roof template yang dapat di sini, seperti bunhy, bonnet, flat, gable with small hips with small gables, hip, mansard, segmental, shade, subbox,
mansard. Jadi saya perlu, contoh saya pilih hip. Jadi kita perlu tekan OK. Ni juga kita boleh pilih jenis-jenis gutter yang kita inginkan, seperti contoh macam gini ke, macam apa, simple ke, ataupun horizontal ke, dan sebagainya. Kita tekan OK. OK, baiklah. Selain daripada tu, kalau kata kita nak buat ataupun kita nak buatkan material di bahagian dalamnya, sangatlah mudah. Jadi kita pergi ke bawah, masuk dalam bangunan. Okay, seperti kita nampak di sini, bangunan saya adalah sangat kosong, tidak mempunyai apa-apa tiles dan sebagainya. Jadi caranya adalah kita pergi di bahagian material library ni, kita boleh pilih material yang kita inginkan. Seperti contoh, saya buat wall tiles. Saya mengambil ocean wave ataupun saya ambil black sea. Lebih menarik, jadi saya ambil black sea. Okey, cara dia sama macam kita nak ambil objek tersebut. Kita hanya perlu ambil mana-mana tiles yang kita inginkan ataupun material finishes yang kita inginkan. Kita hanya tekan, kemudian kita drag. Okey, di sini. Sikit sebanyak itu saja setakat ini berkenaan tentang aplikasi Liveform TV. Saya berharap tutorial ini dapat membantu anda untuk melatihkan lagi diri anda untuk pelajar-pelajar yang beginner atau orang-orang beginner yang ingin belajar berkenaan tentang cara-cara untuk membuat atau membina sebuah bangunan ataupun melatihkan skill-skill anda semua. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.